Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang satu sistem rawatan air yang tercanggih di Malaysia. So, sebelum saya go through lebih jauh, kita kenali dulu kenapa kita perlukan air. Alright? Okay, ini berkenaan dengan elemen penting untuk kehidupan kita lah, kehidupan kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup. Kita perlukan makanan yang berkhasiat, minum air yang bersih dan juga hirup udara yang segar. Bayangkan, kalau tak ada yang pertama tu, tak ada makanan, kita masih lagi boleh hidup. Tapi bayangkan kalau kita tak ada air, mungkin kita akan mati. Sebab tak, kalau badan kita tak cukup air, tak cukup udara, kita susahlah untuk bernafas dan susah untuk organ badan kita berfungsi. Sebab air ini sangat penting. So kita tengok lagi, air ini sangat penting untuk kehidupan kita seharian sebab 3/4 daripada muka bumi ni pun dah komposisinya adalah air dan 3/4 daripada badan kita sendiri pun adalah air. Dan semua badan kita, semua organ badan kita memerlukan air untuk berfungsi dan kita perlu minum air yang bersih untuk mengelakkan penyakit. So next kita perlukan air lagi, terutamanya air yang sumber mineral, air mineral untuk membekalkan sumber mineral yang penting untuk keseimbangan tubuh badan kita. Alright, itu berkenaan dengan air. So kita nak tahu tak? Kita nak tahu pula macam mana air yang sampai ke rumah kita tu. Bagaimana asalnya yang keruh, yang color macam teh tarik tu, tapi bila sampai ke rumah kita warna yang sangat jernih. Sebab ini kerajaan Malaysia ataupun proses rawatan air dalam loji di Malaysia memang dia punya sistem yang macam ni. Okey, air yang takungan tadi yang asalnya warna sungai yang sangat keruh, and then kita masukkan klorin, kita masukkan macam-macam lah kan coagulation agent untuk hasilkan air yang jernih supaya kita buka paip air rumah kita tu keluar air yang bersih. Bayangkan kita bayar bil air mahal-mahal tapi air yang sampai ke rumah kita air yang berkarat. Puas hati tak? Mestilah tak puas hati kan? So ini memang sistem rawatan air yang ada dalam loji. Cuma saya nak highlight kat sini, dia ada dua benda yang saya nak highlightkan. First berkenaan chlorination dan yang kedua berkenaan fluoridation. Chlorination ni, klorin ni perlu sebab untuk menjernihkan air. Macam saya kata tadi lah. Kalau dia tak masukkan klorin, kemungkinan besar air yang sampai ke rumah kita, warna dia sangat gelap. So kita perlukan klorin untuk membersihkan air. So klorin ni, saya nak tanya anda, klorin ni bagus ke tak bagus? Baguslah kan sebab boleh menjernihkan air. Tapi siapa kat sini yang bela ikan? Yang ni saya skip. Siapa yang kat sini dia bela ikan? Siapa yang pernah bela ikan? Mungkin anda pernah nampak benda ni. Kalau kita masukkan air, kita buat ada satu tadahan air, and then kita air dalam aquarium kita tu, kalau kita masukkan chlorine tester, kalau warna air tadi tu berubah menjadi warna kuning, kuning yang gelap, kita tak sesuai letak ikan. Sebab mungkin ikan kita boleh jadi pening. Boleh jadi mati, sorry. Tapi kalau yang warna dia light, kuning yang light je. Dia tulis kat sini low chlorine, fish uncomfortable. Dia pening-pening ikan dalam tu. Tapi bayangkan kalau contoh kita masukkan chlorine tester, warna jernih. Maksudnya tak ada kehadiran klorin dalam air kita. So kita boleh masukkan ikan dalam aquarium tu. So masukkan apa yang saya nak masukkan kat situ. Bayangkan kalau klorin boleh bunuh bakteria bawaan air, boleh menjernihkan air dan boleh membunuh ikan yang ada dalam aquarium. Bayangkan kalau kita sebagai manusia hari-hari kita minum air yang berklorin. So ini apa yang kami dapat. Sungguh klorin pun boleh membunuh bakteria air dan dia juga membahayakan kesihatan kita dalam tempoh jangka masa panjang. Alright, klorin ni adalah pembunuh secara senyap. Sebab tu kalau dulu orang tak ada penyakit tiga serangkai sebab orang dulu jarang ada paip air. Majoritinya gunakan sumber air yang asli, sumber air yang original. Air sungai dan sebagainya. Tapi bila dah wujud je sistem paip air ni, ada ramai orang ada masalah kesihatan. Alright. So kita nak go through lebih jauh. Jadi air yang macam mana yang kita nak bagi untuk keluarga kita? Air mana yang terbaik sebenarnya? So kita tengok. First saya nak cerita kat anda beberapa jenis air. Yang pertama adalah air pipe. Kenapa kita perlu faham tentang air pipe? Sebab ini adalah main source yang sampai ke rumah kita. Jadi dalam air pipe, first dia ada klorin. And then yang kedua, dalam air pipe dia ada juga kuman sebab
Daripada tangki air rumah kita tu macam-macam ada dalam pipe. Pipe dalam air rumah kita, kita pernah tukar tak pipe air yang bawah tanah rumah kita tu? Tak pernah tukar. Yang kita tukar hanya kepala pipe. Tapi pipe air yang dalam, yang bawah tanah tu, kita tak pernah tukar. Bayangkan rumah kita dah berapa puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi sekali pun kita tak pernah servis pipe air rumah kita. Jadi sangat banyak kuman dalam pipe air rumah kita. Bayangkan kalau anda tak ada sistem rawatan air, and then air yang anda akan minum, sorry saya campur air dengan air harap anda boleh faham. Bayangkan air yang kita minum hari-hari. Kuman sangat banyak. Alright, so dalam air pipe kita, obviously dia ada kuman. Dan yang saya nak highlight kat sini, dalam air pipe kita ada banyak mineral. Okay? Kenapa perlunya mineral? So kita tengok kat sini. Kalau kita masuk hospital, kalau kita di drip air, doktor akan drip satu air cecair dekat badan kita. Apakah cecair yang doktor drip dalam badan kita tu? Bahasa mudah dia kita panggil air garam. Ataupun dalam bahasa saintifiknya kita panggil dia electrolytes. Electrolyte ini adalah mineral in your body, dalam badan kita untuk charge, bagi tenaga untuk badan kita. Jadi apa yang ada dalam electrolyte ni? Electrolyte ni dalam tu ada sodium, chloride dan juga potassium. Mineral yang kita consume dalam compound form. Alright. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini, apa maknanya? Apa yang saya nak highlightkan kat sini? Ni, bawah ni, some of the most common mineral found in tap water dalam pipe air rumah kita, dalam air pipe tu dah mengandungi dah kalsium, magnesium, potasium, sodium, trace mineral like iron, zinc dan juga manganese. Maksudnya apa kat sini? Bayangkanlah electrolytes yang doktor drip dalam badan kita tu, sebenarnya kita dah dapat dah sumber tu daripada rumah kita. Jadi kenapa kita nak buang mineral yang ada dalam air pipe kita? Cuma dalam pipe kita ada banyak chemical yang kita tak perlu. Kita perlukan mineral tapi kita tak perlukan chemical. Okey, jelas kat sini. Mineral yang doktor drip dekat kita tu cuma bezanya concentration yang berbeza, kepekatan yang berbeza. Tapi sekurang-kurangnya kalau contoh kita hari-hari minum air yang sama, air yang bermineral, so kita dapat dah electric charge tu. Kita dapatlah. Alright. So nak go through. Sebab tu penting, perlunya ada mineral. Dan ada lagi satu, iaitu berkenaan dengan fluoridation. Kenapa kerajaan Malaysia, tengok ni, 1972 Malaysian Cabinet 4 approve the addition of fluoride to the public water. Kenapa kerajaan masukkan fluoride dalam air? Sebab nak prevent tooth decay dalam kalangan budak-budak. Kita tengok budak-budak sekarang kan, majority senang gigi rongak. Walaupun kurang makan gula-gula, tapi senang, gigi mereka senang rosak lah. Sebab apa? Bayangkan kerajaan dah masukkan dah fluoride dalam air, tapi kita guna satu sistem rawatan air yang kononnya canggih lah kan, boleh buang semua benda, sehingga kan fluoride yang ada dalam air pun kita pergi buang. So kita kalut duk pergi ambil daripada tambahan, daripada ubat gigi lah dan sebagainya. Padahal benda tu dah ada dah dalam air kita. Kalau bahasa kasarnya, nikmat mana yang engkau dustakan. Alright. Alright. Saya nak go through lagi. Itu berkenaan air yang pertama, iaitu air pipe. Dan air yang kedua, air RO. Apa itu air RO? Air RO ni air yang tak ada klorid, tak ada kuman. Bagus tak ada klorid, tak ada kuman? Bagus kan? Tapi yang tak bagusnya sebab dia tak ada mineral. So air RO ni macam mana? Air RO ni adalah air yang reverse osmosis. Dia menggunakan teknologi rawatan sungsang. Maksudnya dia bersih. Dia bersih, air tu bersih, tapi bersih semua. Sampai tak ada apa dah dalam tu. Air yang macam ni bagus untuk orang yang tengah dialisis, orang yang ada masalah buah pinggang. Tapi kita yang tak ada masalah buah pinggang, kita tak perlukan air RO ni. So macam mana nak tahu air RO? Air yang ada ni saluran warna biru ni. Saluran warna biru kecil dekat sinki kita ni. Kalau anda perasan, kalau siapa yang ada air saluran warna biru ni kat rumah dia, cuba anda buat kajian. Ada tahan air yang bersih daripada pipe warna oranye ni, anda tahan satu cawan, anda cuba kaji berapa cawan air yang anda terpaksa bazirkan ke sinki ataupun ke longkang rumah kita. Ini saya buat kajian dekat rumah saya. Dia setiap kawasan tak sama tau. Ada kawasan yang teruk, mungkin dia kena buang banyak. Ada kawasan yang mungkin okey sikit, mungkin dia buang sikit. Tapi ini dekat kawasan rumah saya, satu cawan air pipe satu cawan air bersih yang saya nak minum,
saya terpaksa bazirkan 3 cawan air yang dibuang ke dalam longkang begitu saja. Itu dalam tempoh 1 cawan. Itu dalam sukatan 1 cawan. Bayangkan kalau sehari kita dalam isi rumah kita ada 5 orang. Sehari kita kurang-kurang kita minum 5 liter air. Jadi dekat sini kita dah bazirkan 15 liter air ke dalam 15 liter air ke dalam sinki ataupun longkang rumah kita. Sehari kita pakai 20 liter air. Tapi 5 liter je yang kita minum. Lagi 15 liter kita buang ke dalam longkang. Apa yang saya nak ceritakan sini? First kita dah bazir dah elektrik. And yang kedua kita bazir air. Ayak. And yang ketiga kita bazir mineral yang sepatutnya ada dalam ayak tu kita buang. Rugi tak? Inilah punca kalau kita selalu sangat sakit, selalu sangat ada masalah kesihatan, selalu sangat kalau minum ayak rasa nak terkencing, sebab ayak ni lah. Bayangkan tak ada mineral dalam ayak tu, dia lalu je dalam badan kita. Tak ada benda pun. Badan kita tak boleh nak serap apa pun. Sebab tu beza kalau kita minum air RO dengan air yang bermineral. Okey? Dan yang ketiga iaitu yang ni yang siapa yang ada baby yang buat susu pakai air hak panas sejuk hak buang habis mineral semua tu, lagilah bahaya. Sebab ini berkenaan dengan satu brand yang mana dekat platform X ataupun Twitter dulu, dia ramailah orang share berkenaan dengan buat susu baby guna air panas sejuk tu, doktor sahkan tak okey dan sebagainya, ada food poisoning dan macam-macam lagi pengalaman mereka. Alright, so ni saya nak go through lagi, iaitu ayat yang ketiga, iaitu ayat tapih. Ayat tapih ni, anda tahu tak ayat tapih ni yang mana? Ayat tapih ni yang ni. Dia ada daripada kebuk-kebuk, dia ada kadang ada daripada pasyak, dia ada daripada silika, dia ada macam-macam. Macam-macam dia ada penapis air ni. Alright. Dan dia ni penapis air yang jenis macam ni, dia hanya tapis klorin sahaja. Sebab dia pakai kabus tu. So kabus tu dia boleh tapis klorin. Cuma dia tak boleh tapis bakteria dan juga mineral. So bayangkan kabus ni macam mana nak tapis bakteria? Bakteria kan halus. So kabus tu hanya kabus yang besar, dia mampatkan dalam satu balang. Jadi balang dari situ je kita bersihkan air kita. Ni majoriti ramai yang tak pakai lah. Dan kalau anda tengok betul-betul, ini tindak balas kalau tekanan air yang tinggi dan klorin yang banyak, lama-lama ini apa yang akan jadi dekat filter dia. Hitam macam ni. Bayangkan kalau kita tak servis yang ni. Yang inilah yang kita minum setiap hari. Itu kalau nampak, kalau tak nampak, kalau tak sedap, hak hitam-hitam, hak kita ingatkan pakai penapis air ni untuk sihat, tapi lalah kali jadi masalah, jadi racun pula untuk badan kita. Alright. So, ini apa yang ini bukan saya reka, tapi ini apa yang saya dapat. Kita proses penapisan sistem penapis biasa ni sebenarnya kita nampak macam bersih. Tapi sebenarnya air yang kita minum tu air yang sakit. Sebab dia banyak sangat logam berat, banyak sangat bahan pharmaceutical, macam-macam lah benda yang badan kita tak perlu tapi ada dalam air. Cuma kita tak nampak sahaja. Jadi penting tak ada sistem rawatan air yang betul. Penting lah kan. Right, so kita nak go through lagi. Ayat tapis ni macam kita tahu, dia tak ada klorin tapi dia ada kuman dan juga ada mineral. Next, kita nak go through, iaitu 2 jenis air yang kedua, yang terakhir, iaitu air yang dirawat dan juga air zam-zam. Kalau diberi pilihan, air yang mana yang tuan-tuan dan perempuan nak minum? Of course lah, air zam-zam kan. Sebab air zam-zam ni kita tahulah khasiat dia. Tapi kalau kita tengok air yang dirawat ni, dia tak ada klorin, tak ada kuman tapi boleh ada mineral. Air zam-zam tak ada klorin, tak ada kuman dan juga tak ada mineral. So, kalaulah diberi pilihan, tolak air zam-zam, dalam 4 jenis kategori air ni, air mana yang anda tuan-tuan nak pilih? Air yang dirawat lah. Sebab air dirawat, dia hampir sama dengan air zam-zam. Cuma air zam-zam dia sangat tinggi mineral, dia mengandungi 190 mineral. Cuma dekat bumi Malaysia kita ada 85 mineral. Sekurang-kurangnya kita tak dapat full mineral dalam air zam-zam, kita dapat half. Jadi ya kan, sebab dalam mineral, kita perlukan mineral sebenarnya. Setiap tubuh badan kita perlukan air dan juga mineral. Kan dekat kedai pun ada jual air yang botol hijau ni mahal sikit, botol biru murah sikit, botol putih lagi murah.
kan? Sebab apa? Sebab dia kandungan mineral yang ada dalam air tu. So air yang tinggi mineral macam air zam-zam ni lagilah mahal. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sistem rawatan air yang gunakan teknologi yang sama macam mana kerajaan Arab Saudi guna untuk jaga air zam-zam dia, tapi kita ada teknologi yang sama tu dekat rumah kita, bagus tak? Itu teknologi UV light. Tengok ni, air zam-zam gunakan UV light untuk basmi kuman, dan juga dia tak ada klorin lah. So dia nak basmi kuman dekat dia punya telaga air zam-zam untuk supply ke seluruh tempat di Arab Saudi. Bagus ya? Kalau kalau kau ada satu sistem yang sama ni dekat rumah kau, bagus ya kau? Apa yang daripada rumah kita ada satu sistem UV untuk tapis air yang lalu dekat rumah kita. So ini adalah e-spring, sistem rawatan air yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sistem rawatan air e-spring ni dia menggunakan teknologi UV light. UV light ni kita tahu dah dia boleh tapis sampai 99.99% virus dan juga bakteria bawaan air. Nanti saya go through bakteria apa yang dia boleh tapis. Dan kita punya advanced carbon block filter ni untuk tapis dia punya bahan-bahan cemar yang banyaklah benda yang kita boleh tapis menggunakan advanced carbon block filter ni. Kalau kita tengok cartridge ni nampak bulat kecil comel je. Tapi sebenarnya kalau kita buka dia, ini adalah daripada sabut kelapa yang dikompreskan. Yang asalnya seluas 11 padang bola tapi dikompreskan dalam satu filter yang sangat kecil tapi padat. Sebab tu dia powerful. And teknologi dia sangat luar biasa sebab sistem dia sangat mudah. Dekat sini kalau anda tengok, dekat sini dia punya sistem sangat mudah. First, dia ada ni dia punya modul elektrik. Modul elektrik ni dia wireless tau. Kita cuma connect wire dekat kepala ni, tapi kepala dengan UV light ni tak ada connection. Kita just tutup je macam tu, nanti UV light tu akan operate. Ini powernya sistem rawatan air e-spring ni. Alright, dia gunakan kecanggihan teknologi e-coupling. UV light ni dia tak ada wire pun kat dia. Tapi bila kita tutup je chip pintar tu, nanti UV light tu akan menyala bila air lalu dalam circle tu. So dia e-coupling. Okay, tu yang pertama. And then yang kedua, chip pintar ni dia boleh detect berapa liter air yang kita minum. And cartridge ni hayat dia ada sehingga 5,000 liter air yang dia mampu tapis. Jadi bayangkan kalau contoh satu isi rumah tu keluarga dia, family dia ramai. So 5,000 liter ni kemungkinan dalam setahun dah boleh habis. So dia cuma tukar bila perlu saja. Dia hanya bayar apa yang dia bayar saja. Tapi tuan-tuan dan puan bayangkan kalau dengan sistem penapisan air yang tuan-tuan pakai sekarang, berapa kekerapan dia datang untuk servis? 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau keluarga anda, isi rumah anda kecil, tetap juga 2 bulan sekali dia datang. Kalau yang isi rumah ramai, tetap juga 2 bulan sekali dia akan datang servis kat anda. And bayangkan kalau hari anda buat kenduri, hari raya, hari kita buat event lah kan, orang jemput orang main makan, kita guna air dalam kuantiti yang banyak, tetap juga 2 bulan akan datang dia datang servis. And bila kita tak guna, kita tak ada kat rumah, 2 bulan tu kita tak ada kat rumah, tetap juga dia akan datang servis. Jadi kita bayar tu untuk apa? Kita bayar untuk servis tu sebenarnya. Kita bukan bayar apa yang kita guna. Tapi e-spring, anda guna je 5,000 liter air, tak kisah setahun ke 2 tahun ke, as long as cukup je jangka hayat dia 5,000 liter air, barulah kita kena tukar. And kita tak perlu susah-susah ada orang untuk datang tukarkan untuk kita. Kita boleh buat sendiri. Orang perempuan pun boleh buat sendiri. Sebab sangat mudah. Kita beli just carbon filter block tu. Kita beli je cartridge tu and then just replace. Beli je cartridge ni, dia replace sekali. Sekali dengan UV light dia tukar sekali. Bagus ya? Itu berkenaan dengan teknologi dia. And yang paling power je, tak pernah mana-mana company, tak pernah mana-mana sistem rawatan air yang dekat luar boleh list down contaminant ataupun bahan cemar yang dia mampu tapis.
Tapi kita tengok East Spring. East Spring ini adalah antara 140 kontaminan yang mampu ditapis oleh East Spring. Kalau tengok kat sini ada apa? E. coli, Salmonella. Tahu E. coli dengan Salmonella tu datang daripada mana? Daripada kita punya najis. Najis manusia. Dia bila kita proses dia naik dalam orang panggil apa? Daripada kan dia jadi ayak, pasal ayak jadi hujan masuk ke dalam tadahan kita. Itulah bahayanya ayak kalau anda nak tahu. Dan sekarang ni pencemaran ayak sangat meluas. Dalam ayak ni pun, daya ayak saja pun banyaklah benda-benda yang kita tak mau ada dalam ayak. Antaranya ni kerosin, lead, mercury. So anda perlukan satu sistem rawatan ayak yang mana dia boleh tapih semua bahan-bahan yang kita tak mau. Tapi pada masa yang sama boleh mengekalkan kalsium, magnesium dan beberapa mineral yang lain dalam kandungan air yang kita nak minum. Tengok ni, kenapa pentingnya kalsium, magnesium untuk untuk kita punya blood clotting, neurotransmitter. Sebab apa orang kita sekarang mudah terdedah dengan gastrik. First, kita dah jarang dah minum susu. Tapi yang kedua, mineral yang sepatutnya ada dalam ayak, kalsium yang sepatutnya ada dalam ayak kita, tapi kita pergi buang. Sebab tu kita sedang terdedah dengan kalsium. Dan kita dimogok-mogokkan, disogok dengan sebenarnya ayak ni tak payah ada mineral pun tak apa. Mineral kita boleh dapat dalam makanan. Dia tambah lagi, sebenarnya satu sekong ikan bilis tu sama dengan 3 cawan susu kita nak minum. Kita dimogok-mogokkan benda macam tu. Mineral sepatutnya dapat daripada makanan, bukan daripada ayak. Tapi kak, saya nak beritahu kak, sama tak mineral yang daripada ayak dan mineral dengan yang ada dalam makanan kita? Tak sama kandungan dia. And dia punya kualiti pun tak sama. Sebab tu ada benda yang kita boleh ambil daripada sumber yang cecair, ada benda yang doktor bagi kat kita. Kalaulah sumber yang sama, kenapa doktor bagi kat kita tablet, tak bagi kita cecair? Ubat ataupun suplemen yang doktor bagi kat kita. Ada suplemen yang kita perlu ambil dalam bentuk cecair, ada suplemen ataupun ubat kita perlu ambil dalam bentuk tablet. Betul tak? Sebab khasiat dia tak sama. Jadi sama juga dengan kita. Alright. So kita tengok sikit. Ini teknologi dia. Sangat menjimatkan. Yang mana? Kalau satu cartridge ataupun satu filter ni, anda boleh gunakan sehingga 10,000 botol ayak mineral yang besar tu. 1.5 liter tu. Bayangkan, tak perlu berulang kali nak merangkut ayak mineral, beli ayak botol mineral tu dekat pasar raya. Beli je East Spring, beli tukar je cartridge, ibarat anda ada 10,000 botol ayak mineral yang anda boleh gunakan. Yang anda mampu tapis. Alright. So next, kita nak go through lagi. Ini Dr. Shazril, kita dengarkan apa yang dia nak kongsi dengan kita. Tell that the water you are drinking for consumption. Tak kata ikut warna, bau, rasa, tak cukup. Jawapannya simple. Cari water filter yang ada NSF water filter certificate. Jadi sekiranya korang beli water filter yang tak ada logo NSF tu, you can say bye-bye to the water filter. Sebab NSF certified water filters go through various testing and quality checks before they are granted NSF seal of approval. Jadi ingat, kalau korang nak beli water filter, make sure korang cari logo NSF tu, okay? Stay safe and drink clean water, please. Alright, so apa yang Dr. Shazril cakap dekat sini, kalau nak beli apa-apa sistem rawatan air penapis ayak, make sure ada logo NSF tu. So apa itu NSF? NSF ni adalah satu badan ataupun pihak ketiga yang mengkaji tentang sistem rawatan ayak ataupun penapis ayak. NSF ni macam kalau contoh kita ada JAKIM untuk cek sama ada satu makanan kita tu halal ke tak. And then yang kedua kita ada SIRIM untuk cek electric appliance kita tu selamat ke tidak. Sama juga NSF ni. NSF ni satu badan third party untuk cek sama ada rawatan ayak, sistem ayak yang ada dekat dunia ni selamat ke tak. So kita tengok dekat sini. Ni terbukti oleh pihak ketiga, East Spring, the only purifier, satu-satunya sistem rawatan air only purifier yang ada 6 NSF certificate.
6 sijil. Orang lain nak dapat satu berbayar, tapi Eastspring ada 6 sijil. Satu-satunya yang ada 6 sijil. Jadi bayangkan kalau dengan teknologi yang hebat macam ni, kalau ikutkan, Eastspring boleh tak buat keluarkan model yang ada panas sejuk? Kan? Sepatutnya boleh lah kan dikeluarkan satu model yang ada panas sejuk. Tapi kenapa Eastspring tak buat benda tu? Sebabnya, puan-puan dan tuan-tuan, sebenarnya kalau contoh, bayangkan, saya bagi kena 4 poin dekat sini. Kenapa Eastspring tak buat panas sejuk? So, yang pertama, kalau kita gunakan sistem yang panas sejuk tu, bayangkan kalau hari yang kita tak mau pun minum air panas, tapi dia perlu panaskan tak air yang kita nak, yang ada dalam tangki tu. Dia perlu panaskan lah. So maksudnya dia mula first dia panaskan. Lepas tu sekali bila dah sejuk sikit dia panaskan balik. Sejuk sikit dia panaskan balik. Dia nak kekalkan suhu air panas yang kita nak minum tu. Jadi rugi tak elektrik kita? Rugilah. Padahal kita minum air panas tu tak tahu mana pun. Tu yang pertama. And then yang kedua, agak-agak anda air panas, air yang duduk dalam tangki tu kita panaskan berkali-kali, apa jadi kat air tu? Dia jadi mati dah. Dia dah jadi tak ada khasiat dah. Siap-siap dia boleh jadi racun untuk kita. Sebab air yang dipanaskan berulang kali. Dia panas je, sejuk je dia panaskan balik. Sejuk je panaskan balik. Sejuk je panaskan balik. Tu sebab yang kedua. And yang ketiga, kenapa Amway tak buat panas sejuk? Kalau nak buat satu sistem panas sejuk, dia mesti ada tangki. Bayangkan tangki tu kalau kita tak servis, kalau kita tak cuci, keadaan dalam tangki tu macam mana? Kita dah supply air bersih ni. Yang kita dah bersihkan air tu, tapi kita pergi letak pula dalam tangki yang tak bersih, tangki yang kotor. Macam mana dengan air yang kita nak minum tu? Dia akan jadi tak bersih. Betul tak? Sebab tu perlunya untuk servis berkala tu. Sebab kalau perlu benda tu, maksudnya Amway terpaksa buat servis berkala. Dan yang keempat, bila air mineral, satu je anda kena tahu. Bila air mineral, dia react dengan besi, rod besi ni, apa yang akan jadi adalah besi mudah berkarat. Sebab tu kalau kita tengok orang yang duduk dekat pantai kan, kawasan-kawasan pantai, kereta mereka lebih mudah berkarat berbanding orang yang ada dekat kawasan lain dah kan. Kalau tengok kereta, kalau kena banjir, dia senang karat. Sebab apa? Besi, kalau dia kena air, terutamanya air mineral, dia mudah berkarat. Jadi, bayangkan kalau rod besi kita berkarat, yang kita minum hari-hari, benda tu pun dah jadi satu benda yang asalnya minum air untuk sihat, tapi kita dah memudaratkan kesihatan kita. Alright? Sebab tu Amway tak buat panas sejuk. And then, kita nak go through lagi. Eastspring ni, dekat Thailand, dia pernah buat satu, Amway Thailand pernah buat satu program lah. Yang mana kerajaan provide air bersih kepada seluruh rakyat Thailand, yang mana dia ambil air banjir tu, disulingkan, dia bersihkan melalui Eastspring and dia salurkan kepada rakyat dia untuk minum. Sampai tahap macam tu sekali. And orang yang biasa minum air Eastspring ni, anda akan rasa perbezaan dia. Air Eastspring ni dia lebih smooth, dia lebih rasa lembut pada tekak. Siapa yang selalu sakit rengkung tu selalu yang rasa gatal-gatal rengkung bila minum air tu, anda perlu rasa air Eastspring sebab rasa dia sangat lembut. Beza tau, beza, lagi best. And then rasa dia sedap tau. Rasa dia lagi best pada anda minum air spritzer tu. Sebab untuk orang yang selalu minum air mineral ni, dia tahu. Saya dengar pengalaman daripada orang lain lah. Dia tahu tau kita bagi kat dia air apa. Sebab dia selalu minum air yang botol hijau tu. Bila saya bagi kat dia Eastspring, dia rasa lain. Dia rasa lagi smooth pada air botol hijau dia minum tu. Jadi, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Eastspring water filter ni. Dia sangat bagus untuk semua orang, terutamanya daripada orang yang kecil sampailah orang golongan dewasa. Bayangkan anak kita. Anak kita baru-baru lahir, kita supply kat mereka air yang tak ada khasiat, air yang tak ada kalsium, tak ada mineral dalam air tu. Kita sebenarnya telah mengorbankan mereka punya kesihatan sebenarnya. Jadi Amway sangat banyak pengiktirafan. Eastspring ni sendiri pun dah
dapat banyak pengiktirafan, 17 tahun sebagai water purifier terbaik ikut trusted brand, dan 13 tahun ikut Frost and Sullivan punya award. Alright. Jadi ini adalah Eastspring, yang mana sistem rawatan air ni kita tak ada unsur riba. Maksudnya kalau anda beli cash pun harga yang sama, anda beli EPP 6 kali bayar pun harga yang sama, dan untuk anda yang ada kredit card pun anda bayar dengan harga yang sama, iaitu RM3,699 untuk harga ahli. Dan harga bukan ahli RM4,623.60. Jadi sampai di sini je perkongsian saya berkenaan dengan Eastspring Water Treatment System. Kalau anda nak dapatkan Eastspring, boleh dapatkan daripada nombor yang tertera. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.